Mana? Mana? Okey, mari ada. Kita gitu apa gitu ya? Kedu, kedu. Oh, kedu. Dia kalau latok gitu lagi kedu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Para jemaah dan sahabat-sahabat yang dikasihi, pagi ini pagi Jumaat 7 Zulkaidah 1442 bersamaan ini berapa dah 18 Jun 2021. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama dalam tadabbur Al-Quran setiap pagi 6.30 pagi. Jadi untuk sambungan kita pagi ini ayat yang ke-12 dari surah At-Taghabun. Jadi untuk hari ini kita ambil dua ayat 12 dan ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ati'u Allah wa ati'u Rasul, dan taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Fa in tawallaitum, maka jika kamu berpaling, iaitu tidak mahu mentaati Allah dan Rasulnya, fa innama ala rasulina al-balagul mubin, bahawasanya adalah ke atas Rasul kami, utusan kami, tugasnya hanyalah menyampaikan apa yang telah jelas dan nyata daripada agama ini. Allah la ilaha illahu, Allah tiadalah Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah jualah orang-orang mukmin itu bertawakal ataupun berserah. Jadi tajuk kita hari ini berhubung dengan kewajipan, kemestian kita mentaati Allah dan Rasul. Sama ada secara tau'an wa karhan, secara sukarela ataupun rasa terpaksa, semua
makhluk di langit, di bumi perlu taat kepada Allah. Khitab ayat ini ditujukan ayat ini secara khusus kepada kita lah, kepada orang-orang yang beriman, kewajipan untuk mentaati Allah dan Rasul. Tugas Rasul hanyalah menyampaikan. Orang-orang beriman sentiasa bertawakal kepada Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, lawan kepada taat apa dia? Lawan kepada taat ialah menderhaka ataupun bermaksiat. Maksiat ni maknanya menderhaka daripada perkataan asa ya'si. Taat ni asalnya perkataan ata'a yuti'u ta'atan. Ta'atan tu dipanggil isim masdar, kata nama terbitan daripada ata'a yuti'u, ketaatan. Asa ya'si ma'siyatan. Menderhaka, dia menderhaka, penderhakaan. Jadi apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita lakukan, bila kita buat apa yang diperintahkan, maka kita dikira mentaati Allah. Apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita tinggalkan, lalu kita meninggalkannya, maka kita dikira mentaati Allah. Sebaliknya, apa-apa yang Allah Ta'ala perintah untuk kita buat, tiba-tiba kita tak buat, kita tak laksanakan, kita dikira menderhakai Allah. Apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita, apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk tinggalkan, tiba-tiba kita tak tinggal, kita buat, maka kita dikira menderhaka. Tapi kalau kita tinggal perkara yang dilarang, kita dikira mentaati Allah. Jadi taat, derhaka ni dia bergantung kepada apa yang Allah Ta'ala perintahkan, yang dia larang, sejauh mana kita ikut ataupun tidak. Kita ikut, maka kita dikira taat. Baik. Kita ambil contoh, kita taat kepada perintah Allah dalam bab puasa Ramadan. Allah Ta'ala meletakkan kewajipan puasa pada 10 bulan Ramadan. Maka apabila kita berpuasa, kita dikira mentaati Allah. Tetapi kalau orang tu tak berpuasa, padahal cukup syarat-syarat yang mewajibkan dia berpuasa, maka dia telah dikira menderhakai Allah. Adapun pada 1 Syawal hari raya, adalah haram kita berpuasa. Sesiapa yang berpuasa pada hari raya, dia dikira menderhakai Allah. Sesiapa yang tidak berpuasa pada hari raya, maka dia dikira mentaati Allah. Jadi taat kepada Allah dan Rasul ni ikut apa yang dia perintah. Untuk buat, kita buat. Dia kata kena tinggalkan, kita tinggalkan. Terdapat beberapa ayat-ayat lain yang membawa maksud yang sama, itu kewajipan mentaati Allah. Dan yang paling hampir sama dengan ayat 12 surah At-Taghabun, itu boleh rujuk dalam suratul Ma'idah. Suratul Ma'idah ayat 92. Pada muka surat 123. Comel muka surat 123. Muka surat 123 dalam juzuk yang ke-7. Ayat 92. Sama dengan ayat ni. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdharu. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Cuma perbezaannya dalam ayat 92 suratul Maidah ada penambahan kalimah wahdharu dan fa'lamu. Taatilah Allah dan taatilah akan Rasul. Wahdharu dan berjaga-jagalah, berhati-hatilah dalam melakukan urusan ketaatan. Jangan sampai kita tidak mentaatinya ataupun tidak sempurna ketaatan itu. Maka jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahawasanya Rasul itu tugasnya adalah menyampaikan. Ayat 92 surah Al-Ma'idah didatangkan selepas dinyatakan larangan minum arak, berjudi, berhala, bertunun nasib. Semua itu adalah perkara-perkara yang ditegah. Jadi meninggalkan perkara yang ditegah itu adalah dikira ta'atullah wa ta'atur Rasul, mentaati Allah dan Rasul. Kemudian dalam ayat 59 surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah pada Rasul dan juga ulil amri dan orang-orang yang berkuasa di antara kamu. Jadi dalam ayat ini para ulama mengatakan taat kepada Allah dan Rasul itu ketaatan yang mutlak. Kerana kalimah ati'u didatangkan sebelum
kalimah lafzul jalalah Allah. Ati'ullah. Kemudian sebelum disebut Rasul pun sama juga. Wa ati'ur Rasul. Tetapi wa ulil amri minkum di depannya tak ada kalimah ati'u. Menunjukkan ketaatan kepada pemimpin dari kalangan manusia bersifat muqayyad. Muqayyad maknanya tengok kepada keadaan. Kalau ketaatan itu tidak bercanggah dengan hukum dan syariat Allah, maka boleh kita taat. Sebagaimana juga kita mentaati orang-orang lain selain pemimpin, contohnya taat kepada ibu bapa, taat kepada ketua pejabat. Dalam ketaatan kepada ibu bapa juga bersifat muqayyad. Kita lihat dalam suratul Luqman, Allah Ta'ala berpesan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapa. Tapi kalau seorang anak itu asalnya bukan Islam, dia masuk Islam, ini banyak berlaku dalam kalangan sahabat, tetapi masih ada di antara mereka yang ibu bapanya belum Islam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua-duanya, ibu dan ayah itu bersungguh-sungguh memaksa kamu, menyuruh kamu wahai si anak untuk mensyirikkan, menyekutukan aku, maka kata Allah, si anak itu tidak perlu untuk taat kepada ibu bapa. Fala tuti'huma, tidak perlu taat. Jadi ketaatan yang mutlak, yang sepenuhnya adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Walaupun mungkin secara logik akal kita fikir perkara itu macam tak munasabah. Nabi Ibrahim, nanti kita akan tengok kenapa hebatnya Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala uji dia dengan pelbagai ketaatan. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Itu dalam surah Al-Baqarah. Ingatlah ketika Tuhanmu menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimah. Kalimah ni dengan beberapa kewajipan yang perlu dia ikut untuk dia taat. Adalah beberapa perkara yang Nabi Ibrahim perlu ikuti. Antara yang lebih mencabar adalah Nabi Ibrahim diuji untuk bawa jauh isterinya Hajar dan anaknya Ismail. Letak di lembah Mekah yang ketika itu kosong, tak ada orang pun duduk situ. Daripada tempat asal dia di Iraq, jauh perjalanannya untuk sampai ke Mekah. Jadi dia terpaksa meninggalkan Hajar dan Ismail kerana mentaati perintah Allah. Sebab Allah Ta'ala yang suruh. Allah Ta'ala yang suruh. Kita kata itu salah seorang suami biarkan isteri dan anak tanpa diberi penjagaan. Tapi ini perintah Allah. Kemudian setelah Ismail menikah dewasa, datang pula perintah Allah untuk Nabi Ibrahim AS sembelih anaknya Ismail. Dia dapat perintah itu dalam mimpinya. Maka Nabi Ibrahim sebagai seorang Nabi Rasul yang taat, dia ikut perintah Allah. Walaupun perintah itu adalah dalam bentuk sembelih anak sendiri. Itu ketaatan yang mutlak. Baik. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 32, Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan Rasul, maka jika kamu berpaling, jika mereka itu berpaling, Allah Ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang kafir, yang ingkar. Kemudian dalam surah Al-Anfal, ini saya ambil beberapa contoh ayat yang mempunyai maksud dan pengertian yang sama dengan ayat ini. Nak beritahu bahawasanya terlalu banyak ayat-ayat Quran yang membawa perintah taatlah Allah dan Rasul. Dalam surah Al-Anfal ayat 20, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah akan Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berpaling daripada mentaatinya padahal kamu mendengarnya, iaitu kamu tahu bahawa perkara itu perlu kamu taati. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Itu sambungannya ayat 21 surah Al-Anfal. Janganlah kamu jadi seperti orang yang berkata sami'na, kami dengar, tapi sebenarnya mereka tak dengar. Maksudnya mereka dah tahu itu perintah Allah dan Rasulnya, tetapi mereka mengabaikannya, iaitu mereka tidak taat. Ini bahaya. Orang yang menyatakan kami tahu, kami dengar, tapi kami tak buat. Sebenarnya mereka tak buat. Ini sebagaimana orang-orang Yahudi yang apabila didatangkan perintah kepadanya, lalu dengan berani dan tergamuk mereka mengatakan sami'na wa asayna, kami dengar tetapi kami derhaka, kami lawan.
Yang betulnya sepatutnya sami'na wa ata'na. Ini sebagaimana sahabat Nabi yang apabila turun ayat, ayat tu di akhir surah Al-Baqarah ayat 284. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yahasibkum bihillah. Jika kamu menampakkan apa yang ada dalam diri kamu, menzahirkannya, ataupun kamu sembunyikannya, maka semua itu Allah Ta'ala akan hisap. Yang kita sembunyi, yang orang tak tahu pun Allah Ta'ala akan kira juga, akan tanya, sebab dia tahu isi hati manusia. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, beratlah macam ni. Teruklah kita kalau semua yang terlintas di hati kita, yang tak baik pun akan dihisap. Nabi kata, mahukah kamu jadi seperti golongan Bani Israel yang mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami lawan, kami derhaka. Lalu para sahabat kata, tidak, bahkan kami sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Apa-apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya, kami dengar dan kami taat. Bila sahabat jawab begitu, lalu turunlah ayat, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi apa yang sahabat sebut akhirnya diakui oleh Allah, bahawa mereka ini orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebenarnya keuntungan dan faedah kita mentaati Allah dan Rasul sebenarnya kembali kepada kita. Kebaikan itu kembali kepada kita. Allah Ta'ala, apa dia bagi dia, tak ada apa-apa pun. Bagi sama ada orang tu taat kepada Allah ataupun tidak taat, Allah Ta'ala tetap dengan kedudukannya sebagai Rabbul Alamin, sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta, sebagai Tuhan yang menguasai timur dan barat, Tuhan yang memiliki segala yang ada di alam ini. Tetapi jika manusia tidak mentaati Allah dan Rasul, yang ruginya adalah manusia itu sendiri. Maka Allah Ta'ala memuji sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, dijanjikan dia bersama dengan golongan yang mulia. Itu dalam ayat 69 surah An-Nisa. Sebenarnya ayat ini adalah tafsiran kepada ayat yang kita baca dalam suratul Fatihah. Kan biasa kita baca surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jadikan kami sentiasa di atas jalan yang betul, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapakah orang yang Allah Ta'ala beri nikmat? Maka jawapannya adalah terdapat dalam ayat 69 surah An-Nisa, muka surat 89, juzuk yang kelima. Wa man yuti'illaha war rasul, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, mereka itulah orang-orang yang akan bersama dengan golongan yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada mereka. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah Ta'ala beri nikmat. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Itu nabi-nabi, orang-orang yang benar keimanannya, asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah, mereka itulah sebaik-baik rafiq, teman. Nabi, siddiqin, syuhada, mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Tapi dengan syarat, kita mestilah taat kepada perintah Allah dengan sebaik mungkin. Taat dengan sebaik mungkin. Maknanya kita berusaha untuk melakukan segala perintah Allah dengan sempurna. Kalau salat, kalau boleh kita salat di awal waktu. Bukannya sengaja mentakhirkan, melewatkan salat di akhir waktu. Salat di awal waktu, kalau dapat berjemaah maka lebih baik. Kalau sekarang ni kita tak boleh nak ramai-ramai ke masjid, tak apa, kita berjemaah di rumah, itu yang lebih baik. Tapi salat di awal waktu dan sempurna. Maksud sempurna, kita menjaga segala adab-adab, syarat-syarat sah, dengan khusyuknya, sebagaimana kita
Sebagaimana kita lakukan solat itu di masjid, maka begitulah yang kita lakukan di rumah. Solat yang fardu, yang sunat dilakukan dengan sempurna. Baik, taat dengan maksud ikut. Taat dengan maksud patuh. Taat dengan maksud akur. Taat dengan maksud ittiba, ikut. Kita ikut dia. Apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya suruh, kita ikut. Kita patuh, kita akur. Apa-apa perintah daripada Allah, kita terima dengan sepenuh hati. Dengan rasa kehambaan diri. Kita kena sedar, kita hidup di dunia, Allah Ta'ala memberikan suatu kemuliaan kepada kita kerana dia memanggil kita sebagai hamba-hambanya. Hatta sehingga kita nak masuk syurga nanti, Allah Ta'ala panggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Itu jiwa yang beriman. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha dan dia redha kepadamu. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu dalam kalangan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu dalam syurgaku. Sebelum ditawarkan masuk syurga, Allah Ta'ala suruh orang-orang yang taat ini, orang-orang yang beriman ini masuk dalam kalangan hamba-hamba Allah. Hamba Allah mana? Orang yang memperhambakan diri kepada Allah kerana ketaatannya kepada Allah. Kita melihat contoh seawal ciptakan Nabi Adam. Kita pun dah tahu kisah ni, iaitu Allah Ta'ala menyuruh malaikat dan termasuk iblis untuk sujud hormat kepada Adam. Itu perintah Allah yang wajib ditaati. Jadi apabila perintah itu disampaikan, maka serta-merta semua malaikat sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ingatlah ketika kami berkata, kami memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka semuanya sujud. Mana malaikat ini taat kepada Allah. Mereka taat kepada Allah, illa iblis. Malaikat iblis yang derhaka. Yang derhaka, yang tidak mahu taat kepada perintah Allah yang satu ini sahaja perintah. Itu yang perintah sujud kepada Adam. Kerana dia tidak mahu ikut atas sebab dia rasa angkuh, besar diri, dan dia rasa perintah itu tidak perlu diikut. Ini bahaya. Ini kadang-kadang kita ada dalam kalangan kita yang mengaku kita Islam, mengaku kita beriman. Tetapi dalam banyak perkara kita tidak sedar kita telah menderhakai Allah, tidak mentaatinya. Saya ambil contohlah, masih ramai dalam kalangan kaum wanita yang Islam yang belum berpakaian menutup aurat dengan sempurna, dengan baik. Masih ada lagi, walaupun mungkin tak ramai dah. Tapi masih ada lagi. Ke masjid mereka salat, okey, pakai telekung baguslah dengan tutup aurat sebagainya, mentaati perintah Allah dalam ibadat salat. Tetapi apabila keluar daripada masjid, tak ada lagi pakaian menutup aurat. Mereka dah pakai pakaian yang mendedahkan aurat. Bermakna satu sudut mereka taat kepada Allah, satu sudut yang lain mereka menderhakai Allah. Itulah yang disebut taksir, kecuaian, ketidaksempurnaan yang berlaku dalam mentaati Allah. Itu tidak sempurna. Kita nak kita taat sepenuhnya. Itulah telah saya sebut malam tadi, dalam mesej malam tadi. Untuk taat kepada Allah dan Rasul ni bukan satu perkara yang mudah. Sebenarnya payah. Perlu kepada mujahadah dan perlu kepada kesungguhan kita. Baik. Jadi taat dengan maksud ikut, akur, tunduk, patuh. Iaitu ianya berlaku dengan cara dua sahaja, bifi'lil ma'murat, yang kedua wa bitarkil mahdhurat. Kita melakukan apa yang diperintahkan untuk kita lakukan dan kita meninggalkan apa yang kita ditegah untuk melakukannya. Awal-awal tadi saya dah beritahu contoh puasa Ramadan. Solat pun sama juga. Kita diwajibkan menunaikan solat 5 waktu. Kita ditegah melakukan solat sunat selepas asar, khususnya waktu hampir tenggelam, terbenam matahari. Sebab perbuatan itu menyamai ibadat orang-orang Majusi yang menyembah api, ataupun sama seperti orang yang sembah matahari, agama Majusi. Maka Nabi melarang kita solat ketika itu kerana ada tasyabuh dengan agama lain.
kemudian meninggalkan apa yang dilarang termasuk ketaatan. Allah Ta'ala melarang kita contohnya jangan bunuh manusia, perbuatan bunuh itu salah. Wala taqrabuz zina, jangan kamu melakukan perbuatan zina. Wala taqrabu malal yatim, jangan kamu dekati harta anak yatim. Termasuklah larangan Allah kepada Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kamu berdua wahai Adam dan Hawa dekati pokok ni. Ni salah satu, ada pokok dalam syurga yang kamu tak boleh dekati. Itu perintah Allah yang Adam wajib taat. Tetapi disebabkan godaan iblis, syaitan, akhirnya Adam terlupa perintah Allah untuk jauhi pokok tu, tak boleh dekati pokok tu. Maka bila Adam memakan buah yang dilarang pada pokok tu, bermakna dia telah tidak mentaati Allah. Bahkan dia telah menderhakai Allah dalam perintah tu. Itu yang disebut dalam surah Taha, bila Adam makan, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Adam telah menderhakai Tuhannya. Dalam perintah itulah dia tidak lagi mentaati Allah, maka dia telah dikira faghawa, sesat. Bukan sesat keluar jalan petunjuk, maksudnya tersesat dalam bab mentaati Allah dalam perintah. Jangan dekati pokok tu, tapi dia mendekati juga, akhirnya dia kalah dan makan juga. Baik. Begitu juga dengan kita, kadang-kadang berlaku kekurangan dalam kalangan kita. Kita melakukan ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perkara yang Allah Ta'ala perintahkan. Tetapi dalam beberapa perkara yang sepatut kita jauhi, akhirnya kita terjatuh. Maka bila kita sedar, maka kita kena perbaiki kesilapan kita dengan kembali kepada Allah, dengan istighfar, dengan bertaubat. Beristighfar atas dosa itu adalah suatu perkara yang diperintahkan oleh Allah. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bertaubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kita bertaubat. Bila kita bertaubat atas kesalahan yang telah dilakukan, bermakna kita telah mentaati Allah. Maksud taat ialah kita bertaubat setelah kita berdosa. Kalau orang itu buat dosa, dosa itu dah satu kesalahan. Lepas tu dia tidak bertaubat, bermakna dia telah melakukan dosa yang kedua kerana menderhakai Allah, tidak mahu bertaubat atas dosa. Dosa tu dah dikira satu dosa. Tak mahu bertaubat atas dosa yang dilakukan itu satu dosa yang lain. Jadi sesiapa yang bersalah, dan kita semua biasa terlibat dengan buat salah dan silap, maka kita taat kepada perintah Allah dengan menyatakan kita memohon ampun dan taubat kepadanya. Para jemaah dan sahabat-sahabat yang dikasihi semua, perkataan taat dalam Quran dia datang dengan kalimah qanitin dan mukhbitin. Itu pun saya dah hantar semalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Sesiapa yang baca 10 ayat daripada Al-Quran, maka tidaklah ditulis ia di kalangan orang-orang yang lalai. Baca di waktu malam. Dan sesiapa yang membaca 100 ayat, 100 ayat, maka dia termasuk al-qanitin, orang-orang yang sangat tekun beribadat kerana taatnya dia kepada Allah. Maka kita boleh rujuk dalam beberapa ayat yang menunjukkan qanitin ialah ketaatan yang sungguh-sungguh. Antaranya dalam surah Ali Imran ayat yang ke-17. Mereka adalah as-sabirin, orang-orang yang sabar, as-sadiqin, orang-orang yang benar, al-qanitin. Al-qanitin ni orang-orang yang benar-benar tekun dalam melakukan ketaatan. Mana taat sungguh-sungguh. Allah Ta'ala memuji antaranya apa dia? Ni Nabi Ibrahim, Maryam. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Itu ayat tu di akhir surah At-Tahrim, surah yang terakhir dalam juzuk yang ke-28. Allah Ta'ala sebut Maryam itu, Maryam binti Imran, ibu kepada Nabi Isa
Dia ni salah seorang yang qanitin, yang sangat tekun bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah. Baca kisah dia dalam surah Ali Imran. Allah Ta'ala memberi kemuliaan kepada seorang wanita bernama Maryam. Dia membesar hidup dengan hanya beribadat kepada Allah. Tak buat kerja lain, hanyalah solat dan beribadat. Dan setiap kali ayah angkat dia, iaitu Nabi Zakaria, yang ditugaskan untuk jaga Maryam, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempat Maryam beribadat, dia pun mendapati di situ ada rezeki. Rezeki dalam tafsir sebut adanya buah-buahan. Ada buah-buahan. Lalu Nabi Zakaria tanya, "Anna laki hadha?" Wahai Maryam, daripada mana kamu dapat rezeki buah-buahan ni? Maryam jawab, "Qalat huwa min indillah." Semua ini datang daripada Allah. Itu satu karamah, kemuliaan yang hebat. Allah Ta'ala datangkan rezeki buah-buahan. Wallahu alam dari mana, mungkin dari langit, mungkin dari mana, kita tak tahu. Tapi tiba-tiba ada rezeki buah-buahan sebagai kemuliaan atas ketaatan Maryam alaihassalam kepada perintah-perintah Allah. Begitu juga Nabi Ibrahim. Dalam ayat di akhir surah An-Nahlu, Allah Ta'ala memuji Nabi Ibrahim, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah satu umat. Umat di sini imam. Dalam tafsir sebut imam, ketua yang sangat qanitan, sangat tekun beribadat. Qanitan dalam tafsir Ibn Katsir maknanya al-khashi' al-muti', orang yang khusyuk dan taat. Nabi Ibrahim dipuji kerana dia sangat mentaati Allah. Di awal tadi dah sebut, dia sanggup tinggalkan isterinya, anaknya jauh daripadanya sebab mentaati perintah Allah. Kemudian dia laksanakan perintah Allah untuk sembelih anaknya Ismail kerana taat yang sungguh-sungguh kepada Allah. Jadi disebut dalam ayat apa tadi, 17. Surah Ali Imran, Allah Ta'ala memuji hamba-hambanya yang sabar, yang benar, yang tekun beribadat. Kemudian al-munfiqin, yang bersedekah atau membelanjakan hartanya. Dan akhir sekali, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, waktu akhir malam. Jadi salah satu sifat yang terpuji adalah al-qanitin, orang yang tekun dan bersungguh-sungguh dalam beribadat. Dan sebelum kita masuk pada ayat berikutnya, akhir sekali untuk penutup ayat ayat 12 ni, kalau ditanyalah soalan kepada kita nak masuk syurga ataupun tidak? Saya rasa semua akan jawab ya. Semua dalam kalangan kita mahu masuk syurga. Itulah jaminan Nabi SAW. Nabi dah beritahu, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua orang dari kalangan umatku akan masuk syurga. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan, yang tidak mahu masuk syurga. Pelik. Ada juga orang yang tak mahu masuk syurga. Nabi kata semua umat aku, semua orang di kalangan umat aku akan masuk syurga illa man aba, kecuali sesiapa yang enggan. Enggan ni mana? Orang Kelantan kata taksir. Orang lain semua nak masuk syurga, dia taksir. Orang Terengganu kata tak embuh. Pelik sungguh. Ada juga orang tak embuh masuk syurga. Ni apa cerita ni? Orang semua nak masuk syurga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa yang enggan, yang taksir masuk syurga ni, yang tak mahu ni? Nabi jawab ni, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sesiapa yang mentaatiku, Nabi kata sesiapa yang taat kepada aku, dia akan masuk syurga. Dan sesiapa yang menderhakaiku, melawanku, tak ikut perintahku, tak ikut ajaranku, tak ikut sunnahku, maka dialah orang yang tak mahu masuk syurga. Besar tu dia punya maksud dia tu. Man asani. Itu boleh dilihat dalam ayat wa man yushakikir rasul, sesiapa yang menderhakai rasul, yang melawan rasul, kemudian dia mengikut jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, nanti nuwallihi ma tawalla, kami serahkan kepadanya apa-apa yang dia nak lakukan, itu suka hati dia lah. Akhir sekali di akhirat, wa nuslihi jahannam, kami masukkan ia dalam neraka jahannam sebab dia tidak mentaati rasul.
Ingat, kita taat kepada Rasul bermakna kita taat kepada Allah. Jadi kadang-kadang setengah orang tak faham. Dia kata kita tak boleh fanatik sangat dengan Rasul. Tak timbul soal fanatik taksub. Fanatik taksub ni kita ikut seseorang yang sehingga kalau dia salah pun kita ikut juga. Itu yang fanatik. Fanatik taksub ni kita ikut seseorang sehingga kalau dia buat salah, salah berdasarkan penilaian agama, salah di sisi agama, kita ikut juga. Ini memang fanatik. Adapun bila kita ikut Nabi SAW, tak timbul soal fanatik taksub. Sebab memang Rasulullah, kita diperintahkan oleh Allah untuk ikut baginda. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Sesiapa yang mentaati Rasul, maka dia telah dikira mentaati Allah. Sebab tu kita solat, kita tak boleh buat pandai-pandai cara kita. Kita solat subuh 2 rakaat, kita tak boleh pandai-pandai nak tambah subuh 3 rakaat sebab kita tak boleh buat ikut cara kita. Kita kena ikut apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya. Sunnahnya begitu. Apa yang Nabi buat, itu yang kita nak buat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu adalah hadis riwayat Bukhari daripada Malik Al-Huwairith. Nabi beritahu, hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Itu sebagaimana para sahabat lihat Nabi solat, begitulah solat. Cuma kita ni tak dapat lihat lah sebab kita hidup di akhir zaman, Nabi dah wafat. Maka kita nak lihat cara Nabi solat, kita kena belajar sifat solat Nabi. Macam mana sifat solat Nabi itu. Maka apa-apa yang kita ketahui begitu caranya, maka begitulah sepatutnya kita ikut supaya kita termasuk dalam golongan orang yang mentaati Rasul. Bila kita taat kepada Rasul, alhamdulillah kita telah dikira mentaati Allah. Kerana apa-apa yang datang daripada Rasul sebenarnya adalah wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah baginda itu dia bercakap mengikut kehendak hawa nafsu, melainkan semua itu adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Semoga Allah Ta'ala meletakkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa taat kepadanya, dan kita memohon kepada Allah begitulah. Ya Allah, jadilah kami orang-orang yang sentiasa mentaati perintahmu. Kalau ada orang yang tidak taat, maka itu bukan kewajipan Rasul untuk ijbar, untuk ikrah, untuk paksa. Tugas Rasul hanyalah sampaikan, bukan untuk paksa-paksa. Dan bukan tugas Rasul untuk pergi memantau ke mana-mana siapa solat, siapa tak solat. Tugas Rasul sama. Begitu juga kita. Kita hanya beri nasihat, peringatan kepada kawan kita, ahli keluarga kita. Mungkin kalau kita sebagai guru kepada anak-anak murid kita, kamu mesti laksanakan solat dengan sempurna. Belajar agama, apa-apa yang kita tahu kita kena lakukan, kita kena buat. Apa-apa yang kita kena tinggalkan. Maka selebihnya masing-masing bawa diri sendirilah. Bukan kerja kita. Mungkin anak kita dah besar. Setiap hari kita telefon. Macam mana? Dah solat Zuhur. Kalau setiap hari kita nak buat, penat lah. Kita letih lah. Kita dah beri nasihat. Solat jangan ditinggalkan. Solat di awal waktu. Solat dengan sempurna. Masing-masing jagalah. Kita suruh mereka solat, masing-masing kena jaga diri sendiri. Sebab masing-masing akan mati dan berada dalam kubur. Seorang diri tak ada siapa yang boleh tolong, kecuali ada amalan-amalan soleh. Kerana kita mentaati Allah, maka amalan soleh itu yang dapat menolong kita. Para jemaah yang dirahmati Allah dan sahabat-sahabat yang dikasihi, kita terus kepada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13. Allah la ilaha illahu. Allah, tiadalah Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Sama dengan ayat di awal ayat kursi. Kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ataupun di awal surah Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Untuk beritahu bahawasanya ini kalimah tauhid, la ilaha illallah. Dia ada 2 rukun di situ, rukun nafi dan rukun isbat. Dimulakan dengan la, nafi, kemudian adanya illa. Illa tu dalam bahasa Arab dipanggil al-istithna'u, pengecualian. Maknanya yang hanya berhak disembah hanyalah Allah, tidak yang lain. La ilaha illallah makna la ma'bud bihaqqin siwallah.
La ma'bud, tiada yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Cuma kita orang Melayu ni, perkataan sembah tu kita nampak dalam bentuk yang skopnya kecil. Kita nampak sembah Allah ni maknanya sekadar sujud, rokok. Sembah ni maksudnya kita taat. Taat kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Kita berharap kepada Allah. Kita takut kepada Allah. Jadi sifat-sifat tadi tu dia panggil ibadat hati. Kita mentaati Allah dengan a'mal qalbiyah. Adanya sifat khauf kepadanya. Takut, raja, harap kepadanya. Tawakal kepadanya. Bergantung kepadanya dan sebagainya. Sebab ilah maknanya ma'bud. Kemudian kita memohon rezeki kepadanya. Apa dia lagi? Kita takut kepada kejahatan makhluk, ya kita hanya minta kepada Allah. Tak boleh minta dengan mana-mana makhluk yang lain. Itu dikira salah sebab melanggar pengertian yang ada pada kalimah ilah. Dan itu yang kita baca setiap hari dalam salat kita, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau sahaja yang kami sembah. Urusan ibadat ini hanya kepada Engkau dan hanya kepada Engkau jualah nasta'in, kami memohon pertolongan. Jadi ilah di sini dari segi dia punya masdarnya uluhiyah. Uluhiyah, sifat ketuhanan bagi Allah dengan maksud dalam bab ibadat hanya kepada Allah. Kaum musyrikin, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kaum musyrikin mereka meyakini Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang menjadi pencipta alam. Iaitu wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka ni orang-orang kafir musyrik di Mekah, tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Itu mereka meyakini Allah dari segi Rabb rububiyah Allah. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah Taala adalah Rabb. Rabb dialah Tuhan, dialah pemilik yang menciptakan manusia. Dialah malikin nas, yang menjadi raja, penguasa bagi manusia. Dia jugalah ilahin nas. Ilah, Tuhan yang hanya dia manusia perlu sembah dan meminta kepadanya. Jadi kaum musyrikin, kalau tanya kepada mereka siapa menciptakan langit dan bumi, Allah. Tetapi bila masuk dalam bab ibadat, mereka telah melanggar pengertian ilah kerana berlakunya syirik. Kerana mereka menjadikan patung-patung berhala sebagai perantaraan untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah. Perkataan ilah menunjukkan bahawasanya tidak boleh dilakukan ibadat itu dengan disekutukan Allah. Tak boleh. Sebab tu kalimah tauhid yang lengkap ya, yang Nabi ajar, yang biasa kita baca dalam wirid lepas solat ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah. Lepas tu disambung wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wahdahu, dia sahaja. Sesiapa yang belajar bahasa Arab dia tahu wahdahu tu dia punya taukid secara taukid, taukid maknawi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dia sahaja. Kemudian ditambah lagi la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Maksudnya kita perlu mentauhidkan Allah dalam ibadat. Itu juga yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat di akhir surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih, sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, dia yakin dia akan bertemu dengan Allah di akhirat nanti, maka dia mesti berbekal dengan amalan soleh. Falya'mal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka hendaklah dia melakukan amalan soleh dan janganlah dia menyengutukan Allah dalam urusan ibadat dengan sesiapa pun. Dalam bab ibadat jangan disekutukan Allah, sebab ini sudah dikira melanggar pengertian yang ada dalam kalimah ilah, la ilaha illallah. Baik. Dan sebagai penutup bagi ayat 13, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah jualah orang-orang mukmin bertawakal. Para jemaah yang dirahmati Allah, dalam bahasa Arab tawakal ni dia kena guna ala.
Dalam bahasa Arab, ala ni kalau kita terjemah haraf jar ni, ala ni mana di atas. Tapi di sini kita dalam bahasa Melayu tak sesuai kalau kita terjemah wa 'ala Allah, dan ke atas Allah bertawakkalnya orang-orang mukmin. Biasa kita terjemah dan kepada Allah jualah orang-orang beriman bertawakal. Tapi dalam bahasa Arab, bila kita nak terjemah hak Melayu kepada Arab, kita tak boleh kata tawakkaltu ila Allah, aku bertawakal kepada Allah. Dah kepada kita kata ila, salah tu. Tawakkaltu 'ala Allah. Walaupun dari segi bahasa Melayunya, aku bertawakal kepada Allah kepada ila. Ala ni di atas. Tapi dari segi penggunaan haraf jar ni kata sambungan, kata sendi yang menyebabkan isim selepasnya majrurum bil kasrah, dia kena guna ala, tak boleh ila. Fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Kita walaupun kita terjemah kepada, tapi sebenarnya ala tu di atas. Menunjukkan tawakal tu kita serahkan kepada Allah sepenuhnya. Baik. Apa itu tawakal? Tawakal dengan maksud kita apa dia? Tafwidul umur ila Allah ba'da al-akhdhi bil asbab. Kita serahkan semua urusan kehidupan kita kepada Allah setelah kita mengambil usaha. Ba'da al-akhdhi bil asbab. Contohnya kita diuji dengan sakit, maka kita kena ikhtiar lah. Ikhtiar cari doktor, apa ubatnya, apa bahan-bahan untuk boleh menyembuhkan sakit. Itu usaha. Jadi bila dah usaha, selebihnya kita bertawakal kepada Allah. Jika Allah Ta'ala izinkan, dengan usaha tadi berjaya, maka sembuhlah kita. Dan ia adalah salah satu sifat orang-orang yang sempurna imannya. Dalam ayat kedua surah Al-Anfal, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bahwasanya orang-orang beriman ni orang-orang yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah, takutlah hati mereka. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, iman mereka bertambah. Dan sifat yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Tawakal ni satu persoalan yang besar sebenarnya. Banyak ayat-ayat Quran yang sebut tentang persoalan tawakal, menggambarkan kesempurnaan iman. Kalau iman seseorang tu lebih kuat, maka lebih tinggi tawakal. Khususnya tawakal kepada Allah dalam soal rezeki. Ramai dalam kalangan kita musim pandemik COVID-19 ni yang kehilangan pekerjaan, khususnya yang bekerja dengan sektor swasta, dibuang kerja. Kita dengar berita yang sahih lah, yang sahih walaupun tak diwar-warkan secara rasmi dalam ramai. Semenjak kita dilanda COVID-19 ni, ramai rakyat Malaysia, tak tahulah Muslim ke tak Muslim, yang sudah membunuh diri kerana sudah rasa putus harapan, tak boleh hidup dah hilang pekerjaan, tak tahu macam mana nak hidup, akhirnya bunuh diri. Lemahnya tawakal mereka kepada Allah. Kalau orang Islam, sangat tidak patut mereka mengambil tindakan yang bodoh itu, bunuh diri sebab hilang pekerjaan. Orang-orang beriman sentiasa bertawakal kepada Allah. Lebih-lebih lagi dalam bab rezeki. Nabi SAW membuat contoh. Bagaimana Nabi kata, seekor burung. Lau annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulih. Kalaulah kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sungguh-sungguh, la razaqakum, nescaya Allah Ta'ala beri rezeki kepada kamu. Ini dalam bab rezeki. Kama yarzuqut tayra, sebagaimana dia merezekikan kepada seekor burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu keluar di waktu pagi dalam keadaan khimasan, iaitu khali al-batni, perut dia kosong. Lapar lah. Tetapi wa taruhu, dia pulang di waktu petangnya, bitanan, dalam perut yang sudah kenyang. Walaupun burung tu adalah satu makhluk yang kecil, dia tak ada tangan, dia ada kaki dua je burung, ada sayap dua. Tetapi dengan kemampuan dia yang setakat itu, dia keluar daripada sarangnya untuk mencari makanan. Jadi sepatutnya kita manusia lebih-lebih lagi kena usaha lebih daripada burung. Sebab kita bukan setakat ada kaki dua, kita ada tangan, kita ada akal, kita boleh bergerak dengan baik. Maknanya kita kena berusaha. Hadis ini Nabi nak beritahu, kita bertawakal, kita kena usaha sebagaimana seekor burung yang tidak hanya duduk dalam sarang dia, tunggu datangnya makanan daripada mana-mana pihak. Tak.
Dia keluar daripada sarang dia, terbang ke sana sini mencari rezeki untuknya atau mungkin untuk anak-anaknya ada dalam sarang tu. Jadi kalau kita tak mahu berusaha, padahal kita mampu berusaha, kita sepatutnya malu pada diri sendiri kerana Nabi memandingkan seekor burung yang lemah itu pun dia boleh berusaha cari rezeki keluar daripada sarangnya dan berserah kepada Allah selebihnya. Kemudian ada satu hadis yang menarik ni. Sempat atau tidak, kita ada 7 minit lagi. Tak apalah, saya baca terjemahannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim pada Ibn Abbas. Nabi kata telah ditunjukkan kepada akan umat-umat manusia. Kita pun tak pasti tunjuk dalam mimpi ke masa peristiwa Isra' Mi'raj ke. Tapi yang pentingnya, Nabi kata telah dibentangkan kepadaku, ditunjukkan kepadaku akan segala umat manusia. Aku lihat seorang Nabi itu bersama dengan dia beberapa orang pengikut. Ada seorang Nabi itu hanya bersama dia seorang dua orang lelaki je jadi pengikut. Ada juga seorang Nabi itu, ni Nabi-Nabi dahulu lah, Nabi dahulu, tak ada seorang pun pengikut. Kemudian aku melihat satu kumpulan manusia yang ramai. Sawadun azim, aku menyangka annahum ummati, mereka itulah umatku. Lalu dikatakan kepadaku, itu bukan umatmu, itu adalah Musa wa qaumu, itu Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel. Tetapi lihatlah kepada sebelah sana, ilal ufuk, kepada sebelah hujung sana, maka tiba-tiba aku melihat satu kumpulan manusia yang sangat ramai, dan aku melihat kepada ufuk yang lain, sebelah arah yang lain, ada satu kumpulan manusia yang ramai. Lalu dikatakan kepada aku, dikatakan mungkin ini malaikat Jibril yang beritahu Nabi, dia kata, hadhihi ummatuka, inilah umatmu. Dalam ramai-ramai umatmu ni ada 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak melalui proses hisab yang payah daripada mahsyar dan tidak diazab lebih dahulu dalam neraka. Maknanya mereka ni akan terus ke syurga. 70,000 sahaja. Kita pun fikir macam mana? Adakah kita bernasib baik, beruntung termasuk dalam golongan 70,000 ni? 70,000 sahaja Nabi kata di kalangan umat aku yang akan masuk syurga tanpa dihisap daripada mahsyar. Masuk dihisap tu melalui proses yang sukar lah. Dihisap, di soal siasat. Dan tanpa azab. Terus ke syurga. Maka bila sahabat dengar gitu, Nabi tak terus menjawab. Nabi beritahu begitu, dia pun terus berlalu pergi masuk dalam rumah dia. Fadakhala manzilahu. Lalu orang-orang lain yang mendengarnya dalam masjid, sebab rumah Nabi dengan masjid ini sebelah menyebelah, mereka pun bercakap-cakap sesama mereka. Siapa ya 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab? Ada yang berkata, boleh jadi mereka ni orang yang dilahirkan dalam Islam. Maknanya daripada kecil lagi mereka dah Islam. Dan mereka tak pernah terlibat dengan syirik. Yang lain pula macam-macam lah. Timbulnya banyak pendapat. Lalu Nabi pun keluar. Nabi masuk sekejap, dia keluar daripada rumah. Dia kata, Malladhi takhuduna fi, muni sembang-sembang apa? Kamu sedang cakap apa ni? Sebenarnya kami sembang-sembang tentang apa yang kau sebut tadi ya Rasulullah. Siapa 70,000 yang terus ke syurga tadi? Nabi pun jawab, humul ladhina la yarkuna wa la yastarkuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu ada orang-orang yang tidak membuat jampi mentera, yang tidak minta dijampi, mereka yang tidak menganggap adanya tatayur, kesialan terhadap sesuatu pada makhluk, dan mereka ni sentiasa bertawakal kepada Allah. Pertama Nabi kata la yarkun, mereka tidak buat jampi. Ini kalau kita belajar dalam bab akidah, di antara perkara yang kita dilarang adalah jampi-jampi yang kalau zaman jahiliah dia ada mantra-mantra yang tak tahu apa dia baca. Kecuali yang diizinkan adalah ruqyah syariah, jampi-jampi menggunakan ayat-ayat Quran dan juga doa-doa yang maksur, itu diharuskan. Tapi kalau jampi-jampi yang tak tahu apa-apa dia bacaan dia, itu tak dibenarkan. Tidak menjampi dan tidak diminta untuk dijampi. Tidak menganggap kesialan, contohnya kita orang Melayu ni, contoh kalau di Kelantan lah. Orang Kelantan ni kalau tubik rumah, keluar daripada rumah, tiba-tiba nampak ada biawak melintas. Orang Kelantan kata bewak. Ada bewak lintas jalan. Kamu tak usah pergilah. Kalau kamu pergi, nanti ada sesuatu yang tidak baik berlaku di depan sana.
Menganggap sebab ada biawak melintas itu petanda tidak baik, itu salah. Dalam bahasa Arab dia panggil tatayur ataupun tasya'um, kesialan. Dia sebut tatayur ni sebab orang Arab apabila mereka keluar rumah, kalau ada burung terbang sebelah kiri, dia kata ini tanda petanda tak baik, jangan keluar ni. Kalau keluar juga mungkin berlaku sesuatu yang tak baiklah. Ini kalau kita ada berfikir macam tu, kita kena buang. Pemikiran macam tu kena buang. Mungkin kita keluar rumah, tiba-tiba ada biawak melintas. Cadang kita nak pergi ke pasar, beli lauk. Tiba kita balik. Isteri dia kata, kenapa tak pergi? Bukan tak nak pergi, tadi ada biawak melintas. Kalau aku pergi, nanti sampai sana ada orang langgar aku ke. Aku jatuh tangga ke, berlaku kesialan. Ini salah. Keyakinan begitu salah. Sebab tidak ada satu makhluk yang boleh memberi kesan manfaat dan mudarat kecuali Allah Ta'ala sahaja yang berkuasa. Dan kita baca dalam Al-Asma'ul Husna, salah satu nama Allah, An-Nafi' Ad-Daru. Allah Ta'ala yang memberi manfaat. Allah Ta'ala juga yang berkuasa mendatangkan mudarat. Soal biawak ke apa sahaja binatang itu hanyalah makhluk. Jadi kita boleh keluar rumah, boleh. Mungkin setengah tu takut, ustaz saya tak berani nak pergi ke pasar, nanti terkena jangkitan virus COVID. Tak apa, kita ambil sebab-sebab yang untuk mengurangkan risiko. Kita pakai mask, kita pakai sapu tangan dengan sanitizer. Dan kita baca dah doa keluar rumah. Doa tawakal. Apa doa tu? Mungkin ramai dah jemaah kita yang tahu, sebab saya dah biasa beritahu kalau kuliah kita di masjid. Kita keluar rumah, kita baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya. La hawla wala quwata illa billah. Tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Bila kita baca doa ni, syaitan yang nak ikut kita tak jadi ikut. Besarnya pengaruh doa ni. Syaitan yang nak ikut kita tak jadi ikut. Lalu syaitan lain kata kepada syaitan yang nak ikut kita, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana mungkin kamu boleh mengacau, mengganggu seorang lelaki yang telah Allah Ta'ala beri petunjuk, telah dicukupkan untuknya penjagaan, telah dipelihara dia. Dengan sebab dia baca doa, keluar rumah, doa tawakal. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Berserah kepada Allah. Jangan lupa kita keluar rumah, kita baca doa ni. Semoga selama kita berada di luar rumah, kita pergi ke tempat kerja, kita pergi ke pasar, atau ke mana sahaja, sepanjang kita berada di luar sana, kita sentiasa dalam peliharaan Allah. Dengan sebab keyakinan kita bahawa Allah Ta'ala yang akan jaga kita. Itu yang sebetulnya. Kan sekarang camping-camping banyak. Kita jaga kita. COVID-19 ni suatu virus yang dah pandemik seluruh dunia. Maka keluarlah camping-camping kita jaga kita. Boleh digunakan, tak salah, itu secara kalam majazi dari segi balaghah ni, majaz. Kita jaga kita, kita usaha untuk jaga kita. Tapi yang sebenarnya, hakikatnya sebenarnya Allah jaga kita. Kita manusia tak mampu nak jaga kita, melainkan Allah Ta'ala yang bantu kita untuk kita jaga kita dengan inayatullah, dengan perhatian dan pertolongan Allah. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala yang jaga kita. Cuma hak kita jaga kita tu setakat yang kita mampu, dengan kita tidak sedikit pun menaruh keyakinan bahawa kita boleh jaga kita, melainkan semuanya dengan izin Allah. Jadi kita bacalah Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah. Ada lagi lah beberapa doa lain ketika kita keluar daripada rumah tu, kita sambung lain kali lah. Tapi yang penting nak beritahu, tawakal tu sangat penting. InsyaAllah yang terakhir dah, sebab dah 7.32 dah ni. Nabi Ibrahim alaihissalam, sekali lagi kita datangkan kisah Nabi Ibrahim. Nabi SAW menyatakan ketika Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam nyalaan api yang besar, Nabi Ibrahim baca doa apa dia? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah itu bagi kami dan dialah sebaik-baik yang menjaga ataupun yang memelihara kami. Inilah yang dibaca oleh Nabi Ibrahim hina ulqiya finnar, ketika dia dilontarkan ke dalam api. Begitu juga para sahabat Nabi ketika dalam peperangan Uhud, mereka diancam, diugut oleh orang-orang munafik. Mu pergilah perang dengan Muhammad tu.
Di sana kaum musyrikin ramai nak serang kamu. Tapi orang-orang beriman tidak takut dengan ugutan orang-orang munafik. Sebaliknya mereka bertawakal kepada Allah dengan menyatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bila kita berada dalam keadaan kita bimbang, kita takut, kita bacalah doa seumpama itu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ataupun hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu ayat di akhir surah At-Taubah, ayat 129 surah At-Taubah. Hasbiyallah, cukuplah Allah Ta'ala itu bagi aku. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang kepadanya lah aku bertawakal. Dan Dialah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Wallahu alam. Ada soalan bertulis berkaitan dengan tawakal. Bagaimana dengan jodoh? Adakah kita perlu mencari berserah kepada Allah? Terutama orang perempuan. Boleh, tak salah. Tak salah orang perempuan mencari jodoh, boleh. Maknanya boleh diusahakan. Jodoh termasuk dalam persoalan macam rezeki juga. Ketentuan tu dah ada di sisi Allah. Cuma kalau kita nak usaha, nak ikhtiar, itu tak ada masalah, boleh. Sekarang ni contohnya dah ada platform yang disediakan dalam media sosial tentang channel cari jodoh. Kalau kita rasa tak sesuai, tak perlu kita nak iklankan diri kita. Khususnya orang perempuan lah. Kalau lelaki tak apa, memang dia mencari. Sebab orang Melayu ni sangat allergic dengan perkara ni. Nanti dia kata, macam mana orang perempuan cari lelaki, mana boleh pergi cari timba. Sepatutnya timba yang cari pergi. Tapi sebenarnya tak salah. Kita melihat Nabi kami dengan Khadijah. Bukan Nabi yang pinang Khadijah. Khadijah yang pergi pinang Nabi. Mana Khadijah bila dia berkenan melihat pada akhlak Nabi SAW, setelah Nabi SAW diberi tugas untuk menguruskan harta perniagaan Khadijah, berniaga sampai ke Syam, lalu dia berkenan. Dan dia menghantar wakil untuk, dan Nabi terima pinangan Khadijah. Maknanya ada usaha. Ada usaha, tak salah. Kemudian kita berserah kepada Allah. Semoga yang kita pilih itu adalah yang terbaik untuk kehidupan kita. Kemudian doa agar terhindar daripada sial. Allahumma la tayra illa tayru wa la khaira illa khairu. Bagus. Kenapa dikaitkan sial malang itu dengan perkataan burung? Sebab kebiasaan orang Arab, dia punya kepercayaan dia begitu. Dia percaya kalau dia keluar daripada rumah nampak burung terbang sebelah kiri, dia kata ni tak jadi, ni tak boleh keluar ni. Tapi kalau burung tu sebelah kanan, ataupun kadang-kadang dia orang buat undian dengan anak panah. Anak panah itu al-azlam. Dia buat undian anak panah. Kalau cabut anak panah ni, kalau ditulis pada anak panah ni gini-gini, dia kata tak jadi keluar. Jadi dia anggap ada kesialan. Dalam Islam, kita tak boleh menghukum seseorang tu sebagai punca sial. Tak boleh. Mungkin ada jiran tetangga kita baru berpindah di kampung tu, menyewa di situ. Lepas dia mai kampung tu, banyak berlaku perkara yang tidak baik. Kata baik. Contohnya, rumah tu berlaku kecurian, anak orang sebelah ni pula, anak dia sentiasa sakit. Maka orang kampung pun buat, dia kata awak lah puncanya. Awak ni punca sial ni. Sebelum awak datang ke kampung ni, tak ada pun berlaku benda macam ni. Ni sebab awak datang sini, rumah tu dipecah masuk, berlaku banyak perkara-perkara yang tidak diingini. Ini salah dalam Islam. Kita tidak boleh meletakkan kesialan itu kepada seseorang. Tak ada. Ini berlaku zaman Bani Israel, di mana Fir'aun dan pengikutnya menyalahkan Nabi Musa. Dia kata, qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Itu dalam kisah Nabi Saleh dengan kaum Samud. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Dia kata, kami mendapat kesialan dengan sebab engkau, wahai Saleh, dan juga orang-orang yang bersama dengan engkau. Begitu juga dalam surah Yasin, atau kisah 3 orang Rasul yang diutuskan ke penduduk Antakiyah. Kaum dia kata, qalu inna tatayyarna bikum. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Kata mereka, ni kami mendapat sial ini. Kesialan ini sebab kamulah. Kamu pandai-pandai datang berdakwah ke kampung ni. Kalau kamu tak berhenti daripada dakwah, kami akan rejam kamu dengan batu dan kami akan azab kamu. Jadi Rasul boleh dituduh.
Baik, sekarang ni itulah dalam FB ada grup cari jodoh, tunjuk gambar untuk tempat umum. Tak sesuai. Kalau nak kita kata kalau nak untuk tujuan meminang itu diharuskan. Orang yang nak meminang seorang wanita tu harus untuk melihatnya bagi tujuan itulah. Tapi kalau dah ditunjuk gambar tu dalam media sosial, dah itu dah umum. Umum. Kalau dirasakan cara tu tak sesuai, kita guna pendekatan yang lain lah. Kita cari orang-orang yang kita boleh percaya, sama ada rakan-rakan kita, ahli keluarga yang lebih itu untuk carikan jodoh. Tapi yang pentingnya kita banyakkan berdoa. Doa pun usaha juga. Doa pun usaha juga. Ada setengah tu kata tak cukup berdoa, betul. Tapi doa tu usaha juga. Soalan masuk syurga tanpa hisap, tanpa azab. Tidak boleh jampi, tidak mengingatkan sana. Yang ketiga yalah betul dah, tak ada dah. Pertama, la yarkun, tidak boleh jampi, wala yastarkun, tidak boleh minta untuk dijampi. Pertama jadi tukang jampi, kedua orang yang minta untuk dijampi, yang ketiga la yatatayyarun, tidak menganggap adanya kesialan, dan yang keempat sentiasa bertawakal. Yang keempat sentiasa bertawakal. Baik, ada soalan apa beza tawakal, berserah diri dan muslim. Muslim maknanya tunduk. Muslim ni isim fa'il atas sifat musyabah daripada aslama yuslimu. Muslim ni maknanya tunduk. Secara fitrahnya semua makhluk di langit dan bumi dianggap muslim. Allah Ta'ala berfirman, walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan. Segala yang di langit dan bumi semuanya tunduk kepada Allah. Muslim. Aslama itu dalam bentuk fi'il madhi. Maknanya mereka ni semua muslim. Langit, bumi, matahari, bulan semuanya dianggap muslim. Maksudnya tunduk kepada Allah taw'an wa karhan, secara sukarela dan terpaksa. Apa contoh muslim? Allah Ta'ala menjadikan matahari setiap pagi keluar daripada sebelah timur. Maka matahari pun taat kepada perintah Allah. Dia tak keluar sebelah apa dia, sebelah utara atau sebelah selatan, sebelah barat. Dia keluar sebelah timur. Tapi di akhir zaman nanti, bila dunia sudah hampir dengan kiamat, Allah Ta'ala akan memerintahkan kepada matahari untuk keluar sebelah barat. Maka matahari pun ikut perintah Allah. Sebab matahari juga adalah muslim. Jadi muslim maknanya tunduk, bukan tawakal. Tawakal ni maknanya kita berserah kepada Allah setelah kita melakukan usaha yang kita mampu lakukan. Kalau dah tak ada usaha apa-apa, maka kita berserah bulat-bulat kepada Allah. Apa dia? Nak tawakal, kalau iman tak kuat, tak sampai kepada tahap tawakal yang sebenar. Dia tawakal ni dia banyak tahap. Kita bertawakal dengan setakat yang mampu kita bertawakal. Cuma kita nak tawakal dengan haqqa tawakkulih. Tawakal yang sungguh-sungguh itu bergantung kepada kekuatan iman. Contohnya ginilah. Contohnya kita mungkin pergi ke pasar. Kita bawa duit RM20 nak beli sayur, nak beli ikan. Lauk-lauk yang lain RM20 kita beli. Tiba-tiba datang orang minta sedekah. Kita bagi RM10. Kita pun fikir macam mana tak cukup. Tak apalah tak cukup. Kita guna setakat yang cukup. Selebihnya kita bertawakal kepada Allah. Mungkin selepas ni ada orang lain pula yang datangkan rezeki itu kepada kita. Tapi kalau kita iman tak kuat, kita kata tak boleh ni, aku bawa duit cukup-cukup je. Kalau aku sedekah tak cukup pula duit untuk beli barangan dapur. Itu bergantung kepada kekuatan iman kita. Kita ambil contoh bagaimana dalam suatu peperangan, kalau tak silap peperangan Tabuk, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diketahui imannya sangat kuat dan tawakalnya kepada Allah dalam bab itu sangat kuat. Dia bawa habis harta dia. Semua harta dia bawa. Sehingga bila Nabi tanya, ya Abu Bakar, apa lagi yang kamu tinggalkan di rumah kamu? Dia kata, tak ada apa-apa dah. Yang aku tinggalkan untuk mereka, untuk ahli keluargaku, hanyalah Allah dan Rasul. Subhanallah. Kita tak mampu nak mencontohi kehebatan Abu Bakar dalam bersedekah kerana dia sangat-sangat kuat tawakalnya kepada Allah. Begitu juga tentang hadis Nabi yang saya dah post 2-3 hari lepas. Berhubung dengan
masalah hutang tu. Apa Nabi sebut, dia kata, kalaulah bagi aku law anna li mislu Uhudin zahaban, kalaulah aku memiliki emas sebesar bukit Uhud, aku tidak suka untuk menyimpannya sampai 3 hari, kecuali dalam tempoh 3 hari tu aku belanjakan fi sabilillah semuanya. Melainkan aku tinggalkan sedikit, Nabi kata, untuk jelaskan hutang-hutang aku. Para ulama mengatakan berdasarkan hadis ni menunjukkan Nabi ni bila dia bersedekah dengan keadaan seperti man la yakhsha al-faqr, orang yang tidak takut kepada kefakiran. Tak apalah pitih habis pun. Habis pitih tak apalah. Lepas tu esok lusa nak beli, nak guna apa, dia duit tak ada dah ni. Tawakal kepada Allah. Itu orang yang iman sangat kuat. Kita mungkin tak mampu, jadi kita buat setakat kita mampu. Ada orang kata terutama bab rezeki, orang berniaga bertawakal, mereka bab rezeki lebih tinggi berbanding orang makan gaji, ada gaji tetap. Mungkin juga, wallah alam, tak pastilah. Mungkin juga sebab orang berniaga ni dia pendapatan dia tak menentu. Kalau apa yang dijual tu laris, laku, ramai orang beli, banyaklah pendapatan dia. Tapi orang makan gaji tetap, dia macam tu ya. Mungkin juga kalau kita buat perbandingan antara orang bekerja sendiri makan gaji, mungkin orang yang bekerja sendiri tawakalnya lebih tinggi. Sebab apa? Sebab dia tak tahu berapa banyak dia akan dapat income untuk perniagaan dia. Sebab dia pendapatan dia tak tetap. Tapi kalau orang tu bekerja makan gaji, dia dah tahu setiap bulan dia akan dapat banyak tu. Tapi sebenarnya bergantung kepada keimanan kita. Itu ukuran tu secara zahir. Hakikatnya bergantung pada iman kita. Ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, bersedekah dengan kadar tertentu. Tak boleh bagi semua yang ada. Bersedekah dengan kadar tertentu. Dengan kadar tertentu tu bukan bab sedekah tu. Itu dalam bab memberi nafkah kepada keluarga. Itu bukan dalam bab sedekah, itu bab nafkah. Itu ayat tu dalam surah At-Talaq. Kalau dalam bab sedekah dia tak ada kadarnya. Seseorang tu boleh bersedekah ikut kemampuan dia. Tapi untuk soalan siapa ni? Suzuri, bersedekah dengan kadar tertentu tu boleh rujuk dalam surah At-Talaq. Ayat berbunyi liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang memiliki harta itu memberi nafkah dengan kadar yang Allah Ta'ala rezekikan kepadanya. Ini ada ayat tu dalam bab ni, kita tak sebab ni kita akan masuk surah At-Talaq. Kalau si suami itu dah menjatuhkan talak yang ketiga, mana talak bain, dia tak boleh rujuk pada isteri. Tapi selagi isteri itu dalam iddahnya, maka dia kena beri nafkah dengan kadar kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah dengan kadar rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Kerana dalam bab memberi nafkah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, bukan illa wus'aha, tu ayat lain. Dalam surah At-Talaq, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Ta'ala tidak mentaklifkan seseorang dalam bab sedekah, dalam bab nafkah, kecuali dengan kadar rezeki yang ada pada dia. Amanah solat sunat duha untuk merezeki, alhamdulillah. Banyak lagi amalan-amalan lain. Infak ni termasuklah sedekah dan juga belanja untuk kegunaan kita dalam perkara yang diharuskan, dan juga untuk ahli keluarga. Wallahualam, kita berhenti setakat tu. Ya cikgu, ada soalan lisan lagi ni, soalan tulis. Ya, apa ni untuk kita nak dapatkan makam Al-Qaniti ni Ustaz, kita kena baca 10 Al-Qaniti, ayat, 100 ayat pada 10 malam Ustaz dah. Jadinya setelah saya kira-kira secara kasar-kasar, Quran ni ada 6,000 ayat lebih. Kemudian muka surat Quran ada 600 ayat, 600 muka surat. Yeah. Bila kita bagi, dia akan dapat 10 muka surat. Ya. Mana 10 muka surat tu setengah juzu. Jadinya istilah kata lain, kalau kita nak dapat makam Al-Qaniti ni, kita kena baca 10 muka surat
paling kurang. Betul ke tak Ustaz? Wallahu a'lam. Saya rasa tak berapa betul tu. Dengan 10 muka surat. Sebab dia kadar ayat tu berbeza. Ada setengah muka surat ayat tu panjang-panjang, ada setengah muka surat ayat tu pendek-pendek. Kalau kita baca dalam suratul Waqiah ayat pendek-pendek, mungkin satu muka surat tu dah berapa ayat dah. Dia ada setengah surah yang ayatnya panjang-panjang. Dalam satu muka surat tu hanya ada 4 atau 3 ayat. Jadi ukuran ayat tu bukan bergantung kepada muka surat, tapi bergantung kepada bilangan ayat pada setiap muka surat. Sebab dia punya kadar panjang pendek ayat tu tak sama. Mungkin setengah surah bila kita baca satu muka surat tu kita dah baca 10 ayat sebab ayat dia pendek-pendek. Mungkin setengah surah lain untuk satu muka surat tu kita hanya baca 3 atau 4 ayat. Jadi ukurannya sebenarnya bukan bergantung pada muka surat, tapi kepada bilangan ayat yang ada pada setiap muka surat. Ya, Muhammad ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Dia lagi Ya, soalan. Muhaimin. Tafadhal dulu tadi. Tafadhal. Okey, terima kasih. Ustaz, saya nak tanya pasal sedekah ni, boleh tak kita buat satu, kita katakan aku sedekah 10 untuk ganjaran sekian. Kalau aku kiranya ada sedekah-sedekah untuk kita mengharapkan satu ganjaran lain, ganjaran lebih pula. Boleh ke Ustaz? Terima kasih Ustaz. Oh, kita niat sedekah sebab mengharapkan kita dapat yang lain. Kalau macam tu, la yustahabu, tak digalakkan kita niat begitu. Sebab bila kita bersedekah, kita mengharapkan balasan di sisi Allah yang kita tak tahu apa yang lebih baik untuk kita di sisi Allah. Adakah dalam bentuk kita dapat ganjaran rezeki yang berlipat ganda di dunia yang disegerakan, ataupun kita dapat balasan pahala untuk sedekah tu di akhirat nanti. Jadi soal tu kita serah kepada Allah. Itu lebih baik. Ataupun kalau kita mengharapkan dengan aku sedekah RM10 ni, insya-Allah nanti aku dimurahkan rezeki, aku akan dapat RM100, RM200. Itu sebenarnya tidak salah, tak digalakkan. Sebab tak digalakkan sebab Allah Ta'ala sahaja lebih tahu apa yang lebih baik untuk kita. Jadi kita bersedekah, lalu kita serahkan kepada Allah macam mana cara dia nak membalas sedekah kita tadi. Dan Allah Ta'ala sahaja yang tahu apa yang lebih baik bagi kita lah. Sebab seseorang tu dia tak sama. Mungkin bagi orang yang kurang hartanya, dalam hatinya berharap dengan sedekah yang sedikit itu Allah Ta'ala akan murahkan rezekinya. Itu dah ada jaminan di sisi Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa sahaja yang kamu sedekahkan, maka Allah Ta'ala janji akan gantikan. Yukhlifu, dia gantikan. Kalau kita tak niatkan untuk dapatkan yang lain pun, memang automatik kita akan dapat. Itu disebut dalam ayat, itu dalam surah Sabah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Kerana dialah sebaik-baik yang memberi rezeki. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ma naqasat sadaqatun min malin. Tidaklah dengan sedekah itu dapat mengurangkan harta. Itu kita kena yakin. Dengan sedekah, harta kita tidak kurang, dia akan bertambah dengan cara yang kita tak tahu. Jadi tak perlulah soal kita sedekah lalu kita mengharapkan kita dapat apa. Sebab kalau kita tak harap pun kita akan dapat juga. Kita tak harap begitu pun kita akan dapat. Dengan cara yang Allah Ta'ala sahaja lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Mungkin dengan sebab sedekah tadi Allah Ta'ala ganti dengan kita lebih sihat, kita kurang sakit. Mungkin dengan sebab sedekah tadi kita dapati orang-orang di keliling kita semuanya baik-baik dengan kita. Alhamdulillah, itu ganjaran sedekah. Mungkin dengan sebab sedekah tadi Allah Ta'ala beri kenaikan pangkat kepada kita. Kita tak tahu. Jadi sebaiknya kita serah kepadanya untuk dia balas dengan apa yang lebih baik bagi kita yang dia sahaja lebih tahu. Wallahualam. Nanti kita berhenti setakat tu. Ya, Muhaimin ada soalan sebab dia lewat dah ni. Kejap dah, soalan gitu. Ya, silakan. Dalam surah Ali Imran ayat 37, apabila Nabi Allah Zakaria nak jumpa dengan Maryam, wajada indaha rizqa, betul tak? Ada rezeki di sisinya. Tapi waktu tu Maryam kita kata dalam keadaan yang sihat, belum sakit apa semua deh. Tapi kalau kita tengok dari surah Maryam ayat 24,
Apabila 23 apabila Maryam dia rasa nak keluar dah apa ni bayi tu Nabi Allah Isa Nabi Isa. Nabi Isa sampai dia kata ya laitani mittu qabla hadza Qabla wa hadza. kuntu nasiyan mansiya. Maksudnya dia sakit sangat. Tetapi pada waktu tu Allah suruh dia goncang juga pokok kurma tu. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlat. Maksudnya kita kata bukan kita nak mempertikaikan qadarullah tu, tetapi dari segi keadaan Maryam yang sakit macam tu dia perlu buat usaha. Sedangkan waktu dia tengah ibadah tu rezeki tu datang tanpa usaha. Boleh jelaskan? Syukran. Tu bagus. Sama soalan tu. Dia dua perbezaan. Sebelum dia mengandung Nabi Isa dan selepas ni. Hak situasi yang pertama tu sebab dia telah dinazarkan oleh ibunya. Ibunya bernazar bahawasanya anak yang akan lahir, ibu ni namanya Hannah, isteri kepada Imran. Ibu dia bernazar kalau dia dapat anak tu akan menjadi orang yang berkhidmat untuk Baitul Maqdis atau untuk Masjidil Aqsa. Tapi kalau boleh dia nak anak lelaki lah. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Itu yang disebut dalam surah Al-Imran. Ibu Maryam bernazar. Tapi tiba-tiba bila lahir dapat anak perempuan. Dia kata, walaisa dzakaru kal unsa. Aku nak anak lelaki. Lelaki tak sama dengan perempuan. Tapi dia dah bernazar. Akhirnya anak tu diberi nama Maryam. Nah, jadi Maryam hidup membesar dijaga oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ni kata silap bapa saudara dia. Sebab dia ada pertalian kekeluargaan dengan keluarga Imran. Nabi Zakaria dengan Imran. Sebab tu antara Nabi Isa dengan Nabi Yahya ni dia ada perkaitan. Kalau tak silap sepupu ataupun anak sepupu. Gitulah. Dia ada pertalian kekeluargaan antara Nabi Isa dengan Nabi Yahya yang merupakan anak Nabi Zakaria. Baik. Jadi Maryam semasa mudanya dia tak perlu bekerja sebab memang dah tugas dia begitu. Sebab dia perlu melaksanakan tugas beribadat kepada Allah berada di Masjidil Aqsa kerana itu adalah tugas dia sebagai perlaksanaan kepada nazar ibunya. Nazar ibunya. Nah, jadi dia tak perlulah keluar untuk kata bekerja apa. Itu dah ditetapkan begitu untuk dia. Adapun setelah dia ditakdirkan mengandung, datanya malaikat beritahu kamu akan dapat anak dan dia pun terkejut macam mana aku dapat anak sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh lelaki, aku tak pernah berkahwin, aku tak ada suami. Tapi malaikat kata qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Begitulah Tuhan kamu beritahu wahai Maryam yang perkara itu sangat mudah. Dan untuk situasi yang kedua ketika Maryam nak bersalin dalam ayat 25 Maryam sangat-sangat cemas takut sebab dia kata macam mana nanti orang kata dia ni dah buat kerja tak elok. Sebab dia mengandung, suami tak ada, mesti orang tu dia berzina. Hingga dia berkata, alangkah baiknya kalau aku mati sebelum aku begini. Ya laitani mittu qabla hadza, baik aku dah mati dan aku menjadi seorang yang nasyam masih dilupakan. Lalu dia bawa diri pergi ke sebelah syarqiyah, sebelah timur Masjidil Aqsa, kawasan yang agak berbukit sedikit, ada pokok kurma dan di bawah tu ada aliran sungai. Ada aliran sungai dan dia mendengar ada suara yang menyeru mengatakan, Allah tahzani wahai Maryam jangan sedih. Tuhanmu menjadikan di bawahmu tu ada saria, ada saliran air yang mengalir, ada anak sungai. Masa tu Maryam bukan dah berada di mihrab, dia dah berada di luar. Bermakna situasi dia tu dah bukan berada di tempat dia beribadat. Sebab sekarang ni dia nak bersalin. Dia tak mungkin boleh bersalin di mihrab. Sebab ini akan timbul tanggapan negatif. Maka dia terpaksa bawa diri. Jadi dia melibatkan dua suasana yang berbeza. Di mihrab dia berada sebab atas khidmat kepada masjid untuk memenuhi nazar ibunya. Tapi ketika dia bersalin, dia sudah berada di luar Masjidil Aqsa. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepadanya untuk dia goncang. Kita kata kenapa tak diturunkan aja pokok tu, buah kurma daripada pokok tu. Hikmah tu wallah alam kita tak tahu hikmahnya. Tapi yang kita faham iaitu perlunya adanya usaha. Usaha di sini.
Cuma yang semasa di masjid tentu tak ada usaha kecuali ibadat, itu kerana masih dalam lingkungan nazar yang dinazarkan oleh ibunya. Ni dalam situasi dia bukan lagi dalam situasi buat amal ibadat, dia dah keluar daripada mihrab dia kerana nak melahirkan anak. Dia yang menakjubkan kalau kita baca tafsir surah Maryam ni, ada ulama tafsir kata tempoh mengandung Maryam bukan lama pun, bukan 9 bulan. Bukan sekejap dia. Ada ulama mengatakan hanya beberapa hari setelah dia mendapat khabar dia akan melahirkan anak, tiba-tiba perut dia membesar, terus membesar, dan dia pun keluar cari tempat dan terus bersalin. Dalam tempoh sekejap. Itu ada ulama tafsir yang nyatakan begitu. Dan dia disuruh untuk tusaqit alaiki rutaban janiyya, untuk huzzi ilaiki bijiz'in nakhla, goncanglah pangkal pokok kurma. Betul lah macam soalan tadi, secara logiknya kita kata mana mungkin seorang wanita yang nak bersalin ada tenaga untuk goncang pokok kurma. Tapi Allah Ta'ala mahu mengajar kepada kita semua, apa-apa kita kena ikut perintah Allah. Untuk masa Maryam beribadat di mihrab, tak ada perintah Allah untuk dia bekerja ataupun untuk dia cari rezeki ataupun untuk dia buat apa-apa usaha. Tapi ketika dia nak bersalin, ada perintah daripada Allah, huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah, hendaklah kamu goncang kepada arahmu akan pangkal pokok kurma. Goncang, buatlah usaha sedikit, yang pentingnya usaha, maka buah tu akan gugur dengan izin Allah. Ini pula para ulama mengatakan, sebelum kita mengharapkan sesuatu kepada Allah, kita perlu al-akhdhu bil asbab, mencari sebab-sebab yang memungkinkan keinginan kita itu tercapai. Itu adanya usaha. Jadi oleh kerana ada perintah khusus daripada Allah, maka Maryam kena ikutlah. Iaitu perintahnya adalah kena usaha untuk goncang pokok kurma, walaupun perintah itu dilihat macam tidak munasabah dan tidak logik. Wallah, kita bagi setakat tu kita dah lewat sangat dah pukul 8 dah. InsyaAllah semoga sebab tajuk ini menarik, tentang ketaatan kepada Allah dan tawakal kita kepada Allah. Tajuk ini memang sangat luas. Itu pun saya dah cuba ringkaskan poin-poin. Banyak lagi sebenarnya boleh kita sentuh. Sebab kita tahu masa kita terbatas, kita pun ada banyak soalan-soalan untuk diberi jawapan. InsyaAllah kita sambung lain kali. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.